Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk subjek geografi tingkatan 2, kita akan sambung ulang kaji bab 3 dan bab 4. So, kita continue soalan 3 dalam modul soalan struktur. Okey, kita terus saja ya. Kita baca soalan 3. Foto 1, foto 2. Menunjukkan dua jenis kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, climate di Malaysia. Namakan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam foto tersebut. Okey. Kalau soalan tanya berkaitan dengan ekonomi, ekonomi means RM. So, soalan ni tanya berkaitan dengan aktiviti ekonomi, kegiatan yang mendatangkan duit. So, the first one, kita boleh tulis penanaman teh. Penanaman teh. Then, the second one, gambar foto yang kedua, kita boleh nampak aktiviti pelancongan lah. Okay? Kamu boleh tulis pelancongan. Ataupun aktiviti scuba, tapi aktiviti scuba tak nampak sangat. Okay, next. Kita tengok soalan B. Terangkan faktor yang menyebabkan tanaman dalam foto 1. Foto 1 apa? Teh. Sesuai ditanam di kawasan tersebut. 3 markah. Kawasan tersebut tu kawasan apa? Di Malaysia, teh ditanam di Cameron Highland ataupun di Sabah pun ada tanam. Tapi kawasan yang tanah tinggi. So, kamu kena explain macam ini. Bila markah banyak, you need to explain banyaklah. Markah 3 Okey. Kalau kamu ingat lagi, dulu saya pernah ajar fakta dan huraian. Huraian means explanation. So, faktor yang menyebabkan tanaman. Okey, fakta 1. The first fact. Ini dalam exam kamu tak perlu tulis F1 ke, tak perlu. You just tulis the point. Saya tulis F1 so that you know the first fact, faktor yang menyebabkan tanaman teh sesuai di kawasan, macam dalam gambar, ialah the first one, jawapan dia ialah kawasan tanah tinggi. Okey, ini satu markah. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk tanam teh. Then, huraian means some explanation. Kenapa kawasan tanah tinggi sesuai? So, kerana kawasan tanah yang beralun. Wavy, beralun. Sesuai. Tanah yang macam beralun ini sesuai untuk tanaman teh. Okey, 2 markah. Soalan 3 markah what else? Boleh cerita. Sekejap Saya try tukar. Mungkin kamu juga boleh tulis mungkin faktor Malaysia lah ya. Okey. Kalau kawasan tanah tinggi tak ada hujan, tak sesuai juga. So, taburan. Hujan yang tinggi means the amount of hujan yang kita terima tinggi. Explain sedikit huraian dia for point number 2. Kita lebih kurang lah You boleh refer textbook. Sekitar 2,600 mm setahun. Okey, ini dah 4 markah. So, kalau soalan perlu 3 markah saja, so you just tulis 3. Kalau soalan
2 markah, macam soalan A, 2 markah, fine. You just bagi fakta saja, the facts. Tapi soalan kalau markah dia banyak, 3, 4 markah, you need to explain more. Soalan nombor 3, soalan C. Mengapakah aktiviti dalam foto 2? Foto 2 tadi gambar tepi pantai, pelancong ramai di tepi pantai akan tergendala di negeri-negeri pantai timur apabila tiba musim tengkujuh. 3 markah. Musim tengkujuh tu apa? Musim tengkujuh tu musim hujan. Musim hujan yang lebat, bukan setakat lebat, berpanjangan. Tu kita panggil, kita tak panggil hujan saja. Simply musim hujan, bukan. Dia hujan dia lebat, banyak dan berpanjangan. Okey, kenapa pelancongan negeri-negeri pantai timur akan tergendala lah, akan terganggu bila musim tengkujuh. 3 markah. Okey, kita tulis first macam sama juga macam di atas. The first fact, kerana laut, keadaan laut bergelora. Okey, huraian. Explain a little bit. So, kalau laut bergelora, berbahaya. Berbahaya kepada boat actually. Boat kan, up and down macam tu, kepada boat penumpang. Kawasan pulau ke, tepi pantai, bahaya. Okay, next. Baru 2 markah, lagi kita boleh cerita pasal okay, mungkin kita boleh cerita juga anything yang logik, yang related tapi logik. So, faktor angin. Right, musim tengkujuh angin pun kencang. Okay, explain a little bit whatever yang logik dan related. Okay, bila angin kencang, angin kuat, bertiup di tepi laut, so ombak. The wave. Ombak akan jadi tinggi. Tu yang dangerous tu. Dan dia tidak sesuai. Bila ombak tinggi tidak sesuai untuk beriadah. Beriadah tu relax. Untuk beriadah, so tak sesuai. Okay, next. Okay, dan dengan soalan nombor 3, kita continue dengan latihan soalan nombor 4. Kita tengok sekejap. Okay, soalan 4, namakan fenomena dalam foto 2. Ini kawasan Putrajaya, right? So, the same location, tapi gambar foto 2 tu selepas. So, clearly you boleh tulis apa yang berlaku. What happened actually is jerebu. Kamu semua tahu kan jerebu apa? Okay, kita baca soalan B. Terangkan faktor. Faktor means apa yang menyebabkan cuaca di foto 1 berubah menjadi foto 2. Apa yang menyebabkan jerebu? Faktor. Itu faktor. Maybe you boleh catat sedikit. Faktor means apa yang menyebabkan. Jerebu. 4 markah, banyak Banyak kita kena boleh explain. Anything yang logik dan related. Okay, jerebu mungkin sebab okay, kita boleh explain. The first point mungkin sebab asap. Mungkin asap kenderaan. Okay, let's say. Manalah tahu kan. Explain a little bit. Asap kenderaan membebaskan carbon dioxide. Anything yang logik dan related. Tulis sahaja. Membebaskan. Saya salah eja ni. Membebaskan carbon dioxide. Cikgu sains kan? CO2 sahaja. Then, apa yang faktor jerebu? Mungkin juga kita boleh cakap kerana faktor letusan bunga gunung berapi, maybe. Facts number 2.
Letusan gunung berapi. Okay, explain a little bit. Our country, kita tak ada gunung berapi. So, of course, from our neighbor countries lah. Letusan gunung berapi ni akan menyebabkan, maybe apa-apa possibility saja kita tulis. Menyebabkan habuk, dust, ataupun debu. Ataupun boleh menyebabkan asap. Besides that, kamu juga boleh tulis mungkin jerebu ni berlaku kerana pembakaran api fosil lah mungkin. Contoh seperti diesel, dia mencemarkan udara. Ataupun mungkin juga pembakaran terbuka hutan. Actually, the reality is, ini yang berlaku, jerebu yang berlaku di Malaysia, normally, jerebu yang sangat tebal macam itu kerana pembakaran terbuka. Ataupun pembakaran hutan. Ataupun pembakaran ladang kelapa sawit secara besar-besaran dari negara jiran. Okay? Kerana pembakaran yang sangat besar, so bila angin tiup, pergilah ke negara kita yang dapat asap, yang dapat habuk, yang dapat debu. Okay. Next, kita tengok soalan C. Sekiranya tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 300. Oh, okey. Jelaskan kesannya kepada manusia yang tinggal di kawasan. Foto 2. Kalau jerebu tinggi sangat, 3 markah. Wow, apakah kesan kepada manusia yang tinggal di kawasan yang jerebu? The first, kita boleh cerita activity. First, of course, our routine akan terganggu. Aktiviti harian terganggu. Besides that, kita mungkin juga boleh menghadapi penyakit mata. Mungkin penyakit lah. Penyakit asma, maybe susah bernafas ataupun kita sakit mata sebab pedih, right? Asap ataupun hidung kita tak selesa. Dalam geografi, kamu boleh tulis comma macam ni. Just like that. Or you boleh juga tulis point. Boleh, no problem. Senang as long as the answers there related logic. Okay, 3 markah. What else? Kesan, jerebu. Mungkin juga ekonomi. Kita punya ekonomi nak pergi kerja tak boleh. So, business pun problem. Nak jual air tepi jalan pun tak boleh. Sebab nanti air tu kena habuk, kotor. So, aktiviti ekonomi. Again, kalau mention perkataan ekonomi related dengan RM, duit. Aktiviti ekonomi tergendala. Okay, next questions. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi kurangkan kesan jerebu. What can we do? 2 markah Banyak kita boleh tulis. Maybe kita boleh pakai mask. Memakai. Untuk protect ourselves, right? Topeng. What is that? Topeng muka. Okay? Topeng penutup hidung tu. Ataupun maybe kita boleh buat pembenihan awan. Kamu boleh Google berkaitan dengan pembenihan awan. Macam mana awan diproduce manually guna aeroplane. So, bila awan terhasil, berat dan turunlah hujan. Bila hujan turun, so habuk, jerebu berkurangan. Then, besides that, kamu juga maybe boleh tulis langkah untuk mengurangkan kesan ni. Kita boleh mungkin tutup sekolah. Biasanya jerebu sekolah tutup. Untuk keselamatan murid. Lebih baik, lebih selamat jika kamu tinggal di rumah. Okay. So, I guess, there's another one.
Mengapakah aktiviti perikanan? Oh, ini soalan nombor 3 tadi. Kejap, kita continue. Mengapakah aktiviti perikanan boleh dijalankan sepanjang tahun di negeri-negeri yang terletak di pantai barat? Okey, pantai barat, kita continue yang tadi. Soalan nombor 2. Yang gambar pelancong tadi. Okey, this one. Okey, foto 2. So, continue. Kenapa kalau negeri-negeri pantai barat, Pening, Kedah, Selangor, KL, Melaka, Johor, Perak, kalau musim hujan pun, hujung tahun pun, tapi di pantai barat, sebelah barat semenanjung Malaysia especially, okey je nelayan turun ke laut. 2 markah. Kita boleh tulis kerana di negeri-negeri di pantai barat kita tidak mengalami musim tengkujuh. Memang kita hujan. Selangor tengkujuh. Memang hujan, tapi bukan tengkujuh. Tengkujuh means hujan lebat dan berpanjangan. Maybe about 1 week, 2 weeks, hujan non-stop. Siang, malam, pagi. Itu musim tengkujuh. So, kenapa nelayan boleh pergi ke laut di bahagian pantai barat? Maybe kerana, ini kejap ini the first fact. Ini saya huraikan sedikit. Maybe juga musim tengkujuh kerana di bahagian barat, angin monsun barat daya lemah. Tak kuat angin dia macam di pantai timur. Kelantan, Terengganu, Pahang. Other than that, okay, enough 2 markah. Mungkin juga kamu tulis di pantai barat ni laut tidak bergelora. Tidak bergelora sebab kita ada Pulau Sumatera sebelah kita ada Sumatera Indonesia. Kedudukan kita di Selat Melaka ni, so kawasan perairan, kawasan laut kita ni terlindung. Compare to pantai timur, direct dapat angin dari laut Cina Selatan. Okay? So that's all for today. Thank you.